Aneh ya tuan-tuan, Dajjal naik pesawat tuan-tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat datang dan terima kasih kepada anda yang terus menonton video-video di channel Jejak Alam Misteri bersama dengan saya Ustaz Tabib Ali. Pada konten kali ini, saya nak mengajak anda untuk menyelami mimpi-mimpi yang berkaitan dengan Dajjal adalah sosok makhluk yang menyesatkan manusia pada akhir zaman. Di dalam hadis Nabi SAW, Rasulullah telah bersabda daripada Sa'bi bin Jasamah radhiyallahu anhu, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, Dajjal tidak akan muncul sehinggalah manusia terlupa tentang kemunculannya dan para katib terlupa menyebutnya di dalam khutbah. Selain daripada itu Dajjal juga muncul ketika manusia sudah jauh meninggalkan ajaran agamanya dan moral. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, akan terjadi tanda-tanda kemunculan, iaitu manusia tidak lagi menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Berlakunya banyak pembunuhan. Manusia tidak lagi mengendahkan peraturan dan undang-undang. Ramai manusia memakan hartanya haram dan juga riba. Berlumba-lumba membina binaan yang tinggi, meminum khamar ataupun arak. Manusia leka berhibur ataupun berhedonisme. Kaum lelaki memakai pakaian sutra. Mereka memperagakan penampilan seperti Fir'aun. Manusia yang suka melanggar perjanjian-perjanjian. Manusia mendalami pengetahuan bukan untuk agamanya. Menghiasi masjid dengan sangat indah tetapi kosong daripada jemaah. Mereka merosakkan hati-hati manusia. Memutuskan hubungan kekeluargaan. Bertambah banyak orang yang hanya tahu membaca semata-mata. Berkurangnya orang yang fakih. Terabainya hukum, terabainya pelaksanaan hukum-hukum Islam. Terdapat penyerupaan kaum lelaki menjadi wanita ataupun sebaliknya. Berlakunya hubungan homoseks dan seks luar tabi'i. Dan ketika inilah munculnya Dajjal. Dajjal akan mendatangi semua tempat di bumi ini tuan-tuan, dan akan memperdayakan setiap orang yang ditemuinya dengan sihir-sihir yang dilakukan untuk memperdayakan manusia itu. Beberapa hari lepas saya mendapat kiriman mesej, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amri dari Sabah. Saya teringin nak berkongsi dengan Ustaz mimpi yang berlaku ke atas saya baru-baru ini. Silakan. Saya bermimpi terdapat rombongan seperti tentera-tentera yang di hadapannya itu adalah Dajjal, laknatullah. Anehnya mereka Ustaz, tentera-tentera Dajjal ini memakai pakaian yang serba putih dan mereka membawa spanduk yang dibandakan spanduk itu berlambang tiga segi dan bermata satu. Saya lihat, saya ketika itu bersama dengan family sedang bersembunyi di satu kawasan, dan pada ketika itu saya sedang membaca surah Al-Kahfi ayat 1 hingga 10 yang memang saya sudah hafal, dan juga beberapa bacaan doa. Di dalam keadaan yang genting, di dalam keadaan yang tidak menentu tersebut Ustaz, tiba-tiba tempat persembunyian kami didatangi oleh sekumpulan orang yang berjubah dan berserban hijau. Kami akan tolong kamu semua, kata lelaki berjubah hijau itu. Subhanallah, sebuah mimpi yang menarik ya. Bermimpi melihat Dajjal mengetuai pasukan tenteranya, dan apa yang disampaikan dalam mimpi ini tidak menyalahi hadis Nabi SAW yang menerangkan tentang datangnya Dajjal ke setiap tempat yang ada di muka bumi ini untuk menyesat dan manusia. Kiriman mimpi yang kedua. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Den. Saya nak berkongsi dengan Ustaz dan semua subscriber dan peminat channel Jejak Alam Misteri. Mimpi ini amat aneh Ustaz. Saya diperlihatkan banyak sekali objek-objek digugurkan daripada langit lalu jatuh ke bumi. Saya di antara ramai orang yang terselamat telah berkumpul di sebuah tempat yang kami lihat, yang saya rasakan itu adalah pondok. Tapi anehnya Ustaz, tiba-tiba saya berlari untuk berpatah balik ke rumah saya, seolah-olah seperti saya nak mendapatkan barang yang tertinggal. Masa saya sedang berlari itu Ustaz, saya mendengar deruan enjin pesawat di belakang saya yang mereka sedang mencari sasaran-sasaran manusia, dan tiba-tiba salah satu jet tersebut telah menggugurkan dan hampir mengenai saya. Anehnya Ustaz, walaupun saya terkena cebisan letupan
tersebut. Tetapi saya tidak mati. Saya pun sambunglah berlari menuju ke rumah saya. Tiba-tiba di depan saya ada satu pasukan tentera yang lengkap bersenjata. Saya terus berlari menyorokkan diri di bawah jambatan yang berada tidak jauh daripada saya. Saya seperti panik dan tak tahu nak buat apa-apa, Ustaz. Tiba-tiba saya terasa nak menggenggam tanah. Lalu saya membacakan sepotong ayat Al-Quran. Dan saya ingat ayat yang saya baca itu adalah waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'aghshaynahum fahum la yubsirun, iaitu ayat 9 daripada surah Yasin. Dan saya terus membaling tanah tersebut ke arah gerombolan tentera yang sedang mencari-cari sasaran mereka. Dan selepas itu saya terus keluar daripada tempat persembunyian saya di bawah jabatan tersebut. Dan anehnya, Ustaz, tiada seorang pun daripada mereka melihat saya melepasi mereka seorang demi seorang. Subhanallah, ini sangat menarik, tuan-tuan. Ayat 9 Yasin ini pernah dibaca oleh Nabi SAW ketika dikepung oleh musyrikin Mekah. Saya menerima satu mesej daripada Bulat. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam saudara Bulat. Saya nak berkongsi tentang mimpi saya ini, Ustaz. Saya tak tahulah, Ustaz, sama ada mimpi saya ini benar ataupun sebaliknya, hanya sekadar nak berkongsi mimpi. Saya bermimpi melihat orang ramai memenuhi Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, seolah-olah sedang menunggu waktu solat. Anehnya, dalam mimpi tersebut saya melihat Masjidil Haram dan Masjid Nabawi bersambungan. Kalau di dunia nyatanya Masjidil Haram terletak di Makkah, manakala Masjid Nabawi terletak di Madinah. Saya lihat jemaah yang sedang menunggu waktu solat tersebut orang-orang yang biasa saja, berpakaian kerja. Tiba-tiba saya melihat 3 orang berdekatan dengan saya, bercakap dengan suara yang kuat dalam bahasa yang tidak difahami. Saya melihat wajah atau bentuk muka orang tersebut kulit petak dan penyet, kulitnya cerah. Seminggu selepas itu, beliau bermimpi melihat planet Nibiru melintasi atmosfera bumi. Dan tiba-tiba saya melihat pesawat yang banyak di langit, dan salah satu pesawat tersebut dinaiki oleh Dajjal. Dunia ketika itu seolah-olah sedang meraihkan kedatangan Dajjal yang sedang menaiki pesawat angkasa tersebut. Aneh ya, tuan-tuan? Dajjal naik pesawat, tuan-tuan. Ini sebuah mimpi yang dikirim oleh hamba Allah yang bernama Ida. Satu persamaan dengan mimpi Din sebentar tadi, iaitu dari segi penggunaan ayat 9 surah Yasin. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya mimpi banyak hutan-hutan di Malaysia ini terbakar, Ustaz. Dan di dalam mimpi tersebut, saya telah bertemu dengan Ustazah Asma Harun, minta pinjam beg pakaian daripada saya. Dan saya juga telah bertemu dengan Syekh Zainul Asri yang mengajar saya untuk membaca ayat yang ke-9 daripada surah Yasin. Saya juga bermimpi di sebuah tempat, Ustaz. Saya yakin tempat itu bukan negara kita. Tempat tersebut huru hara. Manusia berlarian, lintang pukang. Manusia berlari ke sana ke sini. Suasana kiamat dan bertemu dengan Dajjal. Masa itu saya sedang menghafal ayat pertama hingga ayat 10 surah Al-Kahfi. Sebaik sahaja saya dapat menghafal, saya sudah tidak lagi didatangi mimpi aneh. Katakanlah, tuan-tuan dan perempuan, kita tidak mahu menerima mimpi-mimpi yang saya bacakan tadi terlalu serius, dan kita ketepikan mimpi tersebut di dalam hidup kita. Namun anda tidak boleh mengenepikan bahawa hakikatnya pada waktu sekarang kita menghadapi satu kehidupan hari demi hari penuh dengan pancaroba, sama ada secara ekonominya atau sosialnya. Dan kita dapat juga menyaksikan bagaimana keadaan orang-orang yang kita berikan mereka amanah telah memperlakukan kita sedemikian rupa. Kita tidak pasti sampai bila keadaan ini akan terus berlaku. Cuma bagi saya, tuan-tuan dan perempuan, membaca surah Al-Kahfi ayat 1 hingga 10 ataupun 10 ayat terakhir daripadanya, memang terdapat hadis Nabi yang menyebut tentang menolak fitnah Dajjal. Manakala ayat 9 daripada surah Yasin adalah ayat yang pernah dibaca oleh Rasulullah ketika nak mengamburi mata musyrikin Mekah yang mengepungnya. Bermimpi bertemu dengan orang soleh dan orang-orang yang baik, tuan-tuan, adalah merupakan satu keberkatan. Apakah mimpi anda?
Jika anda sudi nak berkongsi mimpi dengan saya dan mendapatkan pandangan-pandangan daripada saya, anda boleh kongsikan bersama dengan saya. Anda boleh hubungi di nombor yang tertera di bahagian perihal. Saya alu-alukan anda berkongsi. Marilah kita terus meningkatkan kewaspadaan dalam menjalani hari demi hari di samping istiqamah mengekalkan amal-amal soleh dan melakukan kebaikan kepada umat manusia sejagat. Jika anda suka dengan perkongsian kali ini, anda boleh subscribe, share link YouTube channel Jejak Alam Misteri ini seluas-luas alam. Mohon maaf jika ada salah dan silap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.